Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tentang tajuk liberalisme dari sudut akidah Islam. Kami mempunyai 4 orang ahli, iaitu saya Nurul Hasanah binti Muhammad Hussein di 2020194430. Saya Nur Hazira binti Arfan, nombor matrik di 202010944416. Saya Zahiyah binti Khairul Mat Saleh di 2021094417. Nama saya Nur Hidayatul Izzah binti Idris di 202110944426. Saya Hasanah. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan liberalisme. Pengertian liberalisme. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, liberalisme membawa maksud fahaman atau pendirian yang mahukan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Dari sudut politik, ia terus mengatakan bahawa liberalisme adalah hak kudus manusia untuk mengkritik kerajaan. Manakala dari sudut sosial, menurut Khadijah dan Hakinti, liberalisme sebagai satu etika sosial yang membela kebebasan liberty dan bersamaan equality secara umum. Dan dapat dilihat bahawa pengertian liberalisme adalah berbeza mengikut pandangan sesuatu individu atau kumpulan tersebut. Pengertian akidah. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, akidah membawa maksud rukun agama yang menjadi asas kepada keimanan yang diyakini. Manakala pengertian Islam, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, Islam ialah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Topik kami yang pertama iaitu kelahiran liberalisme. Kelahiran liberalisme. Sejarah liberalisme merupakan satu fahaman yang lahir daripada tindak balas pengalaman pahit masyarakat barat, suatu pemerintahan kuku besi, feudalisme dan teokrasi yang dialami oleh mereka selama lebih kurang 1000 tahun. Semua kuasa peraturan dan keputusan ada di bawah kuasa autonomi gereja dan memberi satu tekanan dan tamparan kuat kepada masyarakat barat yang mana mereka inginkan kehidupan mereka dikawal oleh diri mereka sendiri. Maka daripada tekanan itu, maka lahirlah gerakan yang ingin menuntut kebebasan mutlak daripada kuasa dan undang-undang gereja. Dari sudut politik, kita dapat lihat liberalisme ini bermula daripada kesan perang keagamaan yang berlaku pada abad ke-16 dan 17. Pada awalnya, peperangan ini hanya berpunca daripada pergeseran dan perbalahan yang berlaku antara Puak Katolik dan Protestan di wilayah-wilayah Empayar Suci Rom dan kemudian melibatkan keseluruhan benua Eropah. Kesan daripada peperangan ini telah berlakunya beberapa perubahan secara berperingkat dan membawa positif kepada masyarakat barat. Rentetan daripada perubahan ini juga berlakunya permusuhan terhadap agama kerana menurut mereka agama dilihat sebagai penyebab berlakunya permusuhan dan peperangan dalam masyarakat barat yang berlainan mazhab dan aliran. Dalam sejarah Islam liberal, daripada pemodenan hidup yang berlaku dalam masyarakat barat, gerakan liberalisme agama ini mula menyerak ke dalam pemikiran umat Islam. Asaf Ali Ashfar Faizal merupakan Muslim pertama yang mengemukakan dan mencadangkan istilah Islam liberal. Pada hakikatnya, Islam liberal ini telah muncul lebih awal, iaitu bermula zaman kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah, di mana Mustafa Kemal Atatürk merupakan Presiden Republik Turki yang pertama. Beliau bertindak menghapuskan institusi khalifah yang bercirikat Islam secara keseluruhan dan penguatkuasaan sistem baharu di atas nama pemodenan dan peranan Islam mula disisihkan dalam masyarakat. Gerakan modernisme dan usaha ini diteruskan lagi oleh golongan Islam liberal secara lebih radikal dan maka lahir Islam liberal di Malaysia. Wujudnya Islam liberal di Malaysia. Gerakan Islam liberal ini kelihatan berkembang melalui pelbagai cabang dan jalan, di mana penubuhan NGO yang berteraskan kebebasan dan liberalisasi dalam agama. Dalam masa yang sama, mereka menuntut persamaan hak antara lelaki dan wanita. Di samping itu, mereka juga mencuba untuk mentafsir semula Al-Quran dan hadis. Saya Hazira, insyaAllah saya akan menerangkan berkenaan pandangan akidah Islam mengenai liberalisme. Dalam satu topik ini, kita akan mengetahui 4 poin utama. Dan poin yang pertama adalah tiada konsep kesamaan dalam agama. Seperti kalau kita fikirkan,
Jika semua agama itu adalah sama, contoh seperti agama Kristian sama dengan agama Islam dan sama juga dengan agama Hindu, maka tidak perlulah Nabi Muhammad SAW bersusah payah mengorbankan diri untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia ketika itu. Dan poin yang kedua, liberalisme dikatakan sesat kerana ianya mengambil idea-idea dari barat, iaitu idea dari seorang sosiologis barat yang bernama Charles Kurzman yang telah menulis sebuah buku yang bertajuk Liberal Islam A Sourcebook, dan buku ini telah menjadi bahan rujukan utama terutamanya di Nusantara yang ada kaitan dengan jaringan Islam liberal di sana. Dan kemudiannya para pemimpin jaringan Islam liberal ini mengambil agenda-agenda dan idea liberal Charles Kurzman untuk dijadikan agenda mereka sendiri. Maka jelaslah bahawa pemimpin jaringan Islam liberalisme ini telah mengambil idea-idea barat yang sememangnya sesat. Dan poin yang ketiga adalah cara tafsir Al-Quran telah ditolak oleh golongan liberalisme kerana ianya tidak mengikut pemikiran bebas mereka. Menurut golongan liberalisme, mereka mempunyai dua wahyu. Wahyu yang pertama adalah Al-Quran, manakala wahyu yang kedua adalah pemikiran mereka sendiri. Dan disebabkan wahyu kedua mereka, pemikiran mereka, maka mereka bebas mentafsir ayat Al-Quran mengikut kebebasan pemikiran mereka yang tersendiri. Dan golongan ini semakin lama semakin berkembang dan berleluasa. Ini kerana golongan ini dapat meracuni pemikiran masyarakat yang imannya masih goyah dan mereka dapat mengajak masyarakat ke arah kebebasan dalam beragama dan mentafsir agama sehingga melampaui batas serta menjadikan agama seperti satu permainan bagi mereka. Antara contoh kesan liberalisme yang kita dapat lihat adalah seperti peristiwa seorang doktor perempuan iaitu Aminah Wadud yang telah menjadi imam solat Jumaat dan makmumnya merupakan campuran lelaki dan perempuan. Masya Allah, perkara ini adalah sangat bertentangan dengan apa yang diajar oleh Islam kepada kita. Dan kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita haruslah memahami Islam secara keseluruhannya dan tidak wajar bagi kita untuk mengambil syariat Islam secara sedikit mengikut kehendak kita. Liberalisme ini merupakan satu akidah yang sangat bahaya untuk umat Islam. Seterusnya, saya Zahia membentangkan mengenai subtopik yang kedua, iaitu pandangan liberalisme agama yang bertentangan dengan akidah Islam. Pertama, pluralisme agama. Pluralisme agama berpandangan bahawa semua agama adalah sama di sisi Tuhan dan boleh membawa kesejahteraan umat manusia. Golongan ini mengakui bahawa semua agama adalah benar. Sebagai contoh, apabila setiap penganut agama mendakwa hanya Tuhan dan ajarannya sahaja yang betul, maka golongan ini berpendapat bahawa itu hanyalah dakwaan relatif dalam konteks seseorang itu dan agamanya sahaja. Konsep pluralisme agama juga perlu diakui bukan sahaja secara teori, sebaliknya turut dipraktikkan. Kedua, humanisme, iaitu berpusatkan manusia sebagai sumber, dasar dan matlamat dalam kehidupan. Pemikiran sebegini memberi penekanan utama kepada manusia dan menjadikannya sebagai gaya ukur penilai kepada segala-galanya. Golongan ini tidak meletakkan Tuhan atau sebarang kuasa lain terlibat dalam kehidupan kerana bagi mereka, manusia yang menentukan arah tuju dan cara hidup. Mereka juga tidak mahu ada campur tangan agama dalam masalah moral. Bagi mereka, manusia tidak perlu merujuk kepada Tuhan dalam kehidupan kerana manusia bebas daripada segalanya. Ketiga, pragmatisme. Pragmatisme merupakan kepercayaan bahawa kebenaran atau nilai sesuatu teori, ajaran, doktrin dan sebagainya bergantung pada kegunaannya secara praktik. Aliran ini beranggapan bahawa segala sesuatu dapat diterima asalkan sesuatu itu membawa akibat yang praktis. Tetapi mereka ini hanya mementingkan hasil tanpa melihat terlebih dahulu kepada aspek nilai, moral dan kemanusiaan. Jadi unsur pragmatisme ini menyebabkan golongan ini tidak akan mempedulikan apa yang berada di sekelilingnya, tetapi mereka hanya memandang kepada nikmat dan kesenangan hidup semata-mata. Dan yang terakhir, akal manusia merupakan wahyu. Golongan ini telah membahagikan wahyu kepada dua kategori, iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu yang bertulis bagi mereka adalah Al-Quran, iaitu hanya teks semata-mata, dan wahyu yang tidak bertulis adalah akal yang menghidupkan teks Al-Quran tersebut.
Mereka menggunakan akal manusia sebagai alat untuk membenarkan sesuatu perbuatan walaupun dilarang dalam Islam. Jadi, jelaslah bahawa keempat-empat pandangan liberalisme agama ini amat bertentangan dengan akidah Islam. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang subtopik keempat iaitu pandangan liberalisme agama terhadap Al-Quran dan Hadis. Menurut golongan liberalisme agama seperti golongan Islam liberal, Al-Quran perlu ditafsir semula tanpa terikat dengan tafsiran ulama terdahulu agar selari dengan peredaran zaman. Tafsiran ulama terdahulu telah jauh ketinggalan dan tidak sesuai lagi untuk zaman sekarang. Dalam mentafsir Al-Quran tidak perlu terikat dengan ilmu asbab an-nuzul, nasih wal mansuh, tafsiran Rasulullah SAW, para sahabat dan ahli-ahli tafsir terdahulu. Memadai menurut mereka, tafsiran itu menepati logik akal dan rasional. Metod pentafsiran yang mengabaikannya asbab an-nuzul dapat dipastikan tidak akan berhasil diaplikasikan dalam kehidupan harian. Para aktivis jaringan Islam liberal dengan berani mentafsirkan ayat Al-Quran dengan tidak bersumberkan kepada kaedah dan syarak yang telah ditetapkan oleh mufassir. Salah satu usaha mereka adalah menggunakan pendekatan hermeneutiks untuk mentafsir semula hukum Islam dengan prinsip maslahat dan maqasid syariah. Menurut pandangan mereka, hukum syarak yang diamalkan selama ini sudah tidak lagi relevan, bahkan mencabuli kemaslahatan manusia. Ekoran daripada itu, mereka berani menawarkan kaedah pentafsiran baru bagi menggantikan kaedah yang telah digunakan oleh ulama zaman berzaman. Seterusnya, golongan liberalisme agama seperti golongan Islam liberal mengingkari hadis Nabi sebagai sumber kedua hukum syarak kerana menganggap bahawa hadis-hadis Nabi itu datangnya dari seorang manusia berbanding kitab suci Al-Quran. Di samping menganggap hadis yang dijadikan sandaran bercampur baur dengan hadis-hadis yang dipalsukan. Atas dasar ini, mereka menolak banyak hukum yang disyariatkan Islam kerana dikatakan tidak ada dalam Al-Quran seperti hukum rajam dan sebagainya. Aliran ini hanya berpegang kepada dalil-dalil yang dibawa oleh Al-Quran semata-mata dengan penafsiran yang begitu bebas kerana menganggap bahawa Al-Quran dari Tuhan manakala hadis dari seorang manusia. Kami juga telah melakukan kajian soal selidik berkaitan liberalisme dari sudut akidah Islam untuk melengkapkan lagi tugasan kami. Tujuan kajian soal selidik kami adalah untuk menilai tahap pemahaman mahasiswa terhadap liberalisme. Selain itu adalah untuk mengetahui pandangan seseorang terhadap liberalisme dari sudut akidah Islam. Kaedah yang kami gunakan adalah dengan menghantar Google Form di aplikasi WhatsApp. Target responden pula adalah kepada mahasiswa-mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris yang beragama Islam dan mencapai sekurang-kurangnya 30 orang responden. Dalam kajian soal sidik, kami telah menggunakan beberapa rujukan seperti buku, artikel dan jurnal. Hasil dapatan kajian, kami dapati bahawa kebanyakan di antara responden memahami mengenai fahaman liberalisme. Mereka menganggap bahawa liberalisme itu merosakkan akidah seseorang Islam. Tambahan pula, majoriti responden berpandangan fahaman liberalisme ini tidak selaras dengan konsep akidah Islam. Kesimpulannya, sebagai individu Muslim dan juga mahasiswa, kita sepatutnya mengambil cakna mengenai fahaman liberalisme yang kini semakin berleluasa. Akhir sekali, saya ingin menerangkan rumusan. Sebagai rumusan, perkara di atas menerangkan mengenai liberalisme dari sudut akidah Islam. Subtopik pertama menerangkan tentang kelahiran liberalisme. Subtopik kedua menerangkan pandangan liberalisme agama yang bertentangan dengan akidah Islam. Subtopik ketiga menerangkan pandangan akidah Islam mengenai liberalisme. Subtopik keempat menerangkan pandangan liberalisme agama terhadap Al-Quran dan Hadis. Oleh itu, kita dapat mengetahui tentang liberalisme dari sudut akidah Islam. Oleh sebab itu, pelbagai usaha mestilah dilakukan oleh agensi agama, para intelektual Islam dan badan atau agensi yang berkaitan dalam menangani golongan liberalisme dalam kalangan masyarakat agar ketergelinciran akidah dan pemikiran boleh dielakkan. Sistem perundangan Islam yang berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah perlu dilihat sebagai sumber utama dalam menangani golongan liberalisme. Pihak kerajaan pula perlu memainkan peranan secara proaktif dan berhemah dalam menangani isu-isu yang timbul mengenai liberalisme. Beberapa pendekatan yang lebih teraraf perlu diambil dalam menghadapi aliran liberalisme secara bijaksana. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.